kebaikan, tak ada siapa boleh halang kebaikan tu. Kecuali bila sudah tidak ada kehendak Allah Ta'ala kepada kita tentang kebaikan tu, baru kita akan tak dapat duduk dalam kebaikan. Tak ada siapa boleh halang. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi dapat pula kita mengaji mukadimah ni, mukadimah sifat 20. InsyaAllah panjang ni, perjalanan yang panjang. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terkejut saya baca itu lah. Saya baca umum lagi lah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Atas niat saya kepada semua yang telah pergi meninggalkan kita. Saya tolong bacakan doa tu sama ada secara khusus, baik lelaki atau perempuan, dan secara umumnya yang saya kenal atau yang saya tidak kenal. Banyaknya saya tahulah. Jadi kita berharap, saya berdoa begitu, mudah-mudahan mengambil keberkatan majlis ilmu, sampai hendaknya kepada siapa yang kita niatkan. Cuma saya sebut secara umum je, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna alma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jadi kita sambung tajuk sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantapkan tauhid dalam masa 13 tahun. Nampak tak kan? Mukadimahnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantapkan tauhid dalam masa 13 tahun. 13 tahun tu maknanya apa? Di Mekah. Ni perjuangan yang sangat hebat. Contoh teladan sepanjang zaman. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri membawa rahmat kepada kita. Rahmat yang besar, mendapat iman, mendapat Islam. Sedangkan sebelum tu berapa ramai orang yang mensyirikkan Allah. Masa tu sampailah ni. Cuma beza dia mungkin dari segi bentuk-bentuknya. Pada masa tu secara terang, nyata, jali, Al-Uzza, Al-Manat, kan? Dan apa lagi tu, banyaklah, 300 lebih berhala, 360 berhala. Dia letak berhala tu kat mana? Dekat Kaabah tu. Dia orang tawaf juga, tapi dia orang tawaf bukan kerana Kaabah tu, kerana berhala-berhala tu. Dia orang tawaf juga, tapi kalau siang hari lelaki je. Kalau malam pula perempuan. Tahu sebab apa? Sebab mereka tawaf tu dalam keadaan tidak berpakaian walau seurat benang pun. Nak bersih ni bukan senang. Jadi datang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa manusia ni kepada Allah. Nak mengesakan Allah. Nak mengesakan Allah ni. Tuhan yang menjadikan manusia ni dan seluruh makhluk, yang menjadikan manusia, yang menjadikan jin, yang menjadikan binatang, yang menjadikan segala-galanya. Apa saja yang selain daripada Allah itu, ma siwa Allah itu ialah makhluk. Bila kata makhluk, Allah jadikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang jadikan semua. Allah yang menciptakan semua ni. Apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi, dan apa-apa yang ada antara keduanya dalam tempoh masa 6 hari. Allah ni kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi nak cerita 6 hari itu, nak cerita setiap perkara kita buat ni, dia ada satu langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Begitulah dengan perjuangan ni, dengan dakwah ni. Kalau nak kira petik jari jadi ya. Kan? Tak perlu kita pun. Allah punya semua. Dia jadi yang kita, dia boleh tentu yang kita ada jadi kot mana pun. Tapi Allah ni nak bagi kita begitu. Sebab dia sunnatullah, peraturan yang Allah berikan. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, wa ma arsalna
ila rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa rahmat kepada kita. Manusia ni daripada tak kenal Allah kepada kenal Allah, daripada mereka mensyirikkan Allah dan mereka mengesakan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Hal Allah itu, hal keadaan Allah itu yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesuatu yang boleh mensyirikkannya, yang mensyarikatkannya. Dialah yang memiliki lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah yang memiliki kerajaan. Dan segala puji-pujian hanya untuk Allah. Yang menghidupkan. Wa yuhyi wa yumit. Yang mematikan. Termasuk kita ni Allah yang hidupkan. Dia yang matikan. Kenapa nak sombong tak nak bertuhankan Allah? Yang maha berkuasa, Allah kata apa? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah tu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ni yang kita perjuangkan. Allah tu kita nak perkenalkan. Ud'u ila rabbiki. Ud'u ila rabbiki. Kita menyeru manusia kepada Tuhan bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan bijaksana, dengan membawa pelajaran, membawa pengajaran, membawa pendidikan, membawa tarbiyah. Jadi selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, tu perkara yang kita nak bincang tu, di Mekah. Tanah airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang Yahudi tak sangka pun yang Rasulullah ni akan dilahirkan di Mekah. Depa tunggu di Madinah. Depa tunggu di Yathrib. Sebab tu Yahudi banyak di Yathrib, banyak di Madinah. Sebab tu depa kalau buat ekonomi saja 500 tahun depa pegang ekonomi Madinah. Punya lama depa duduk kat situ. Pasal apa? Semata-mata menunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang mereka mahu di kalangan bangsa dia. Itu depa Yahudi macam tu. Tengok sekarang kan, alhamdulillah, semangat sikit. Bila pejuang-pejuang Palestin ni kan, dia serang tu kira serangan paling padu lah. Saya tak tengok yang tu lagi. Tapi yang pasti dia masuk lah. Dia masuk selatan. Dia serang 3 arah: udara, darat, air. Tapi orang barat yang sekutu-sekutu ni dengan Israel ni, yang Yahudi ni, dia duk kata apa? Dia kata ni terorisme ni. Itu orang kalau tak tahu cerita dia susah sikit. Terorisme apa bendanya? Itu negara kita, tanah air depa. Pasal apa saya kata tanah air kita juga? Sebab tanah air orang Islam, tanah air kita lah. Siapa menguasai Palestin, maka dia menguasai seluruh dunia. Mudah-mudahan kemenangan tu Allah bagilah. Tapi kok mana pun sampai kepada pemimpin akhir zaman lah. Dia tak sekejap tu. Dia akan pergi sampai pada pemimpin akhir zaman ni. Sebab kita nak buat satu kerja, kena tengok time dia. Time ni betul lah. Dia nak pergi ke arah tu. Makan masa lah, tapi dia akan pergi ke arah tu. InsyaAllah, amin. Kita doa je lah. Ni tauhid. Bukan apa, kita nak kalimah Allah Ta'ala ni ditegakkan. Ni perjuangan. Tapi tengok-tengok Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Dia sakit hati sungguh. Tengok-tengok dia kalangan bangsa Arab pula. Itu perjuangan ni penuh dengan mehnat. Apa nak diperjuangkan? Qul huwallahu ahad. Itu nak diperjuangkan. Nak bawa manusia ni supaya katakanlah, wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Esa, guna Esa. Kalau bahasa kita tunggal, kalau bahasa kita satu. Tapi kalau kata satu, nak faham satu macam angka tu tak boleh lah. Sebab lepas satu ada 2, lepas 2 ada 3. Sebelum satu ada kosong. Cuma nak bagi faham boleh lah. Kau nak kira betul buat macam ni pun tak boleh. Kan? Pasal kita merujuk kepada jari kita satu. Tak, ini cuma menunjukkan satu keadaan melambang, nak maksudkan Esa tu. Jangan salah faham. Boleh lah bagi tunjuk begini, nak tunjuk lambang keesaan tu kan. Tapi bukan macam ni. Sama pula kita kata Tuhan satu, kita kata kan. Bolehlah bila kita faham satu tu maksudnya apa? Esa.
Yang jari kita nak buat tu maksudnya apa? Esa. Tak apalah. Sebab dia tak boleh ada perkataan lain. Sebab nanti dia akan membawa salah faham. Kerana Allah ni kita nak bawa dia betul-betul ni wahdaniyah tu. Keesaan Allah Ta'ala pada zatnya, keesaan Allah Ta'ala pada sifatnya, dan keesaan Allah Ta'ala kepada af'al atau perbuatan. Tu nak tanam betul tu. Bukan senang. Tambah peringkat awal perjuangan Nabi SAW, yang mana nak bawa manusia beriman kepada Allah Ta'ala, yang disebut tauhid, inilah yang menjadi tugas utama. Ini tugas kita yang utama. Bila kata tauhid apa? Nak bawa orang ni kenal Allah sebagai Tuhan. Nak perkenalkan Allah. Kita kena kenal Allah dan kita nak perkenalkan Allah. Sebab tu strategi perjuangan Nabi SAW yang kita nak tiru, nak faham tu. Bab tauhid ni mula-mula Rasulullah yang Islam siapa dia? Siti ataupun Khadijah radhiyallahu anha. Siapa dia? Isteri. Orang yang dekat dengan kita siapa? Isteri. Siapa yang kita nak terbiah dulu? Isteri. Siapa yang perlu sokong kita? Isteri. Kalau isteri, siapa nak sokong dia? Suami. Kan? Dia pasal kalau kita ni sebelah sayap macam ni. Tak jadi, dia sengit. Kalau tak jatuh pun kira nampak cacat lah. Kan? Allah tunjuk kita hari-hari burung terbang. Hari-hari burung terbang. Tak nak fikir. Kalau kita fikir, oh burung ni dia terbang ni, dia boleh junam gitu, dia boleh naik begitu. Pasal dia ada dua sayap. Kalau satu sayap, dia tak boleh. Yang boleh juga sebab apa? Sebab dia ada pengalaman. Ampun maaf cakap lah saya, jangan ni pula kan. Sebab dulu kita ada dua sayap kan. Ada di kalangan kita yang mengaji ni, dia ada suami, ada isteri. Dua sayap kan. Tapi kemudian ada yang pergi dulu. Mungkin suami pergi dulu, tinggal isterinya. Tapi pasal apa boleh terbang ni? Pasal dah ada pengalaman. Kalau anak burung tiba-tiba dia anak burung baru lahir, anak burung tiba-tiba suruh terbang sedangkan sayap sebelah, boleh tak? Tak boleh sebab dia tak nak pengalaman. Sebab tu jangan susah hati. Jangan susah hati. Allah bagi kita pahala yang besar pula. Sebab nak menerbangkan sebelah sayap ni. Cuma nak cerita situ, perjuangan tu dia nampak mana dulu? Isteri tu. Dan diikuti oleh siapa? Oleh anak saudara. Siapa anak saudara? Bukan anak saudara, sepupu. Siapa sepupu tu? Ali. Ali ni besar jasa dia dalam perjuangan. Orang muda, remaja, pernah bersedia menggantikan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidur sikit-sikit tu, tidur tutup kaki, tutup kepala. Ni perjuangan. Jadi kita nak perhatikan siapa? Kita nak perhati yang dekat ni siapa? Isteri kita, sepupu kita. Dan siapa pula kita nak perhatikan? Kalau kita ada bela anak angkat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Tu anak angkat. Anak angkat ni ada peranannya tak? Anak angkat ada peranannya tak? Bukan kita jaga saja, tak apa dia anak angkat je, tak hidup fikir sangat. Tak, kena jaga sebab dia tu pendukung kuat. Nampak dekat tu, isteri, sepupu, anak angkat. Lepas tu ada sahabat. Sahabat yang baik, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tu sahabat. Ni sahabat mak. Kalau kita senarai balik dalam perjuangan di Mekah ni, kita nak ambil lah. Kan kalau kita senarai, aku tulis tu. Dalam bab cerita akidah ni aku tu. Lepas tu siapa tepi-tepi kiri kanan kita? Isteri, sepupu, anak angkat, sahabat. Ni ikat ni. Tak pergi ke orang ramai lagi. Ya, bila pergi orang ramai tu baru dia pergi ransam semua. Lamsam semua dia pergi rumah ajak kan. Sampai secara terbuka. Bila secara terbuka pula di bukit apa tu? Apa nama bukit tu? Bukit Safa tu. Masa tu lepas tu barunya siapa Umar kan. Ini orang yang hebat pula. Sayyidina Hamzah kemudiannya masuk. Ini semua orang jadi hebat-hebat. Buat dia pergi sikit. Pasal apa? Pasal perjuangan mesti macam tu. Sampai dia jadi kuat. Sampai lah ni kaedah dia sama. Kita jangan nak lompat-lompat, kita boleh tengok macam tu. Tapi kita sekarang tak bolehlah kata nak tengok isteri saja. Tak bolehlah kata tengok sepupu saja. Tak bolehlah kata nak tengok kawan saja. Nak kena tengok semualah. Cuma strategi tu mesti macam tu. Jangan lompat jauh sedangkan tertinggal yang dekat. Adik-beradik kita sendiri kita tinggal lah. Itu pergi jauh sangat. Ini tertinggal. Tapi ada adik-beradik yang mau, ada adik yang tak mau. Macam Abu Lahab. Abu Lahab tu siapa tu? Tapi Allah dah
Sumpah laknat kepada dia, tabat yada abil lahabi wa tab. Sampai sudah tu dia tak mau. Ini Allah bagi pelajaran pada orang yang menentang Islam ni. Abu Lahab ni sampai bila dia dengar Islam menang, dia tu Islam menang, yang hamba dia tu melompat seronok. Itu dia kata yang pakai baju putih tu malaikat tu. Maka dia tahu yang ni dah beriman. Dia belasahnya hamba dia. Dia belasah hamba dia sampai datang satu orang perempuan, dia saya pun lupa nama. Dia ketuk belakang, jatuh luka tu 7 hari tak sembuh-sembuh luka tu. Lepas tu dia jadi menanah, entah bolat apa macam-macam. Ni Allah tunjuk orang yang menentang Islam ni. Orang pun tak nak tanam dia. 3 hari orang biar macam tu. 7 hari tu Allah bagi dia menderita tu. Nanah badan bolat semua. Tak sangat benci dengan Islam. Tak suka menang dengan Islam. Nak menghalang Islam. Nak menghalang perjalanan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Orang biar 3 hari macam tu. Busuk. Lalu orang tak boleh apa, orang cari tu, tolak dia. Kata macam tempat sampah begitu je. Ambil batu baling-baling, tutup dengan batu gitu je. Itu Allah tunjuk kat kita tu. Allah Akbar kan. Satu orang lagi yang tak suka dengan Islam siapa? Nama popular. Satu Abu Lahab, satu Abu Jahal. Jangan keliru. Abu Lahab lain, Abu Jahal lain. Abu Lahab lain, Abu Jahal lain. Abu Jahal ni asalnya apa? Abu Hakam, orang yang cerdik, orang yang bijaksana, orang yang handsome pun. Tapi akhir Nabi tukar nama jadi Abu Jahal sebab bapa kebodohan, bapa jahil, menentang Islam kuat. Ini Allah tunjuk satu orang menentang Islam, menghalang Islam tu berkembang. Mati dalam perang apa? Perang Badar ke apa? Ditantas kepala dia oleh Abdullah bin Mas'ud. Tu hilang kepala, habis. Dia nak faham orang menentang Islam tu. Satu ada Allah bagi dia terhina, satu memang dia mati tu. Mati dalam kehinaan. Mati dia timpa sesuatu masalah yang terhina, menyebabkan dia terhina, orang pun tak mau layan dia. Atau satu lagi dia mati dalam keadaan dia menentang Islam. Itu kena beringat tu. Jangan sampai kita duduk dalam golongan yang macam tu kan. Jangan jadi penghalang. Tapi jadi orang yang sungguh-sungguh, walaupun peringkat awal saya terlupa sebut satu nama lagi, sahabat yang hebat, Bilal bin Rabah. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu orang yang memang ada harta, orang yang ada kedudukan. Ini Bilal bin Rabah ni satu orang yang tak ada kedudukan. Rupa paras dia pun tak ada kedudukan, tak ada tempat di tengah masyarakat. Jadi hamba. Tapi nampak Allah pilih orang macam ni, tapi semua nak jadi orang yang berkualiti dalam bawa Islam ni ke tengah masyarakat. Balik pada tadi. Memang tauhid yang menjadi dasar ajaran Islam dalam kalbu setiap Muslim. Pasal hati kita ni, kalbu kita ni kena ada tauhid. Tauhid apa? Beriman. Bila beriman masuk kat sini. Dia bukan dekat mulut lagi. Bila dekat mulut ni kita bercakap secara zahir ni namanya Islam. Bila namanya Islam tu kita di sana ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah yang dilafazkan, yang mengesahkan iman kita, Islam kita tu dengan lafaz. Cukup dah. Tapi yang dalam hati tu kita tak tahu lagi. Sebab tu bila balik dalam hati, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Ni sini. Cuma kita tak siasat lah yang tu. Itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang awal-awal Islam, awal-awal beriman, hujung-hujungnya jadi kafir. Jadi munafik, jadi fasik. Ni paling takut. Orang tak takut bab ni. Orang tak kisah mati buat iman ke tak, boleh kena Allah kata. Ya orang takut, dia kata apa aku tinggal nanti. Kalau aku mati besok, apa benda makanan nak tinggal, apa rumah nak tinggal, apa kenderaan nak tinggal, banyak mana duit nak tinggal. Itu yang orang takut. Kan nanti dia pun siapa nak jaga? Siapa nak jaga? Selama ini pun kita, bukan kita jaga diri kita pun, Allah yang jaga kita, Allah yang memelihara kita. Dia yang menghidupkan kita, dia yang menguruskan kita. Kan kalau kita fikir betul-betul balik kan. Itu beriman kepada Allah di dalam ni. Payah tu. Sembahyang tu nampak. Sembahyang tu kita nampak, dalam hati tak nampak. Zakat tu kita nampak, dalam hati tak nampak. Puasa tu kita nampak, dalam hati tak nampak. Haji tu kita nampak, umrah tu kita nampak, dalam hati tak nampak. Jadi bila kata tauhid ni ditanam kat sini. Sebab tu nak mengesahkan tauhid ni mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu kurang-kurang pun iman tu, iman ilmu kurang-kurang. Kalau hari ni banyak orang tu iman apa? Iman taklid, ikut-ikut tak sah.
Bila tanya Islam tak? Islam. Beriman, beriman. Bila tanya apa maksud iman? Jam. Rukun iman dia tak tahu. Ustaz bukan suruh sebut rukun iman. Rukun iman dia berapa? 4 ke dia kata. Haru kita. Dia tanya kita, bukan 4 ke dia kata. Kita kata nak, saya ingatkan 4. Tengok umur berapa? 55 umur dia. Tapi rukun iman dia kata 4. Rukun Islam dia kata 6 pula lah. Dia tu. Tak, ini berlaku. Ini yang paling kita panggil yang paling kritis, yang paling bahaya sekarang ni. Masalah yang paling besar dalam masyarakat. Sebab tu orang tak boleh terima keadaan apa pun. Tak boleh terima kesusahan, tak boleh terima kepayahan, tak boleh terima kesulitan. Pasal Allah tu tak kenal betul. Kalau Allah tu kenal betul, tenang-tenang je sebab tahu semua tu daripada Allah. Dan dia bagi, dia yang selesaikan. Apa kita nak takut? Kan? Kita ada masalah berat, tak balik kepada Allah. Sebenarnya ada 900 masalah dalam kepala kita. Penyelesaiannya apa? Balik kepada Allah. Satu je jalannya. Jalannya apa? Nak minta kepada Allah. Balik kepada solat je. Solat tu adalah amalan lahiriah. Kan? Yang kita dirikan solat tu atas tolakan apa? Hati kita yang beriman kepada Allah. Sebab kita yakin, kita minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mesti Allah selesaikan masalah itu. Tapi hari ni kita semayang pun tak yakin. Dah semayang pun tak yakin. Dah angkat tangan, dah berdoa, tak yakin. Jadi yakin tu di mana? Dalam hati. Itu kata bab tauhid tu dalam hati. Jadi bila kita sungguh yakin dengan Allah Ta'ala, agak-agak waktu syaitan datang nak merosak kita, suatu sakaratul maut. Sakar tu mabuk, orang mabuk. Orang mabuk tu pasal apa dia mabuk? Pasal tiba-tiba dibuka satu tempat yang dia tak pernah tengok. Malaikat tak pernah tengok. Dia sebut. Ni baru nampak malaikat. Sekelip mata je depan mata ni kita tak nampak. Dia diangkat macam-macam nampak. Kan? Macam mana benda-benda dunia ni? Benda tutup-tutup. Tak nampak. Bila kita angkat baru nampak. Oh ada ni rupanya. Oh ada ni rupanya. Tutup tapi tak apa kita nampak. Dengan mata kepala tak nampak. Dengan mata kepala kita nampak. Ini yang memang tak nampak dengan mata kepala. Buka macam mana pun tak nampak. Bila buka? Bila waktu sakaratul maut. Waktu tu datang buat apa syaitan ni? Iblis datang buat apa? Nak rosakkan iman. Bukan cerita nak rosakkan semayang dah. Bukan cerita nak rosakkan puasa. Tak. Bukan masanya. Ini masa merosakkan iman. Dan iman ni berkaitan dengan apa? Tauhid kita kepada Allah. Itu kata, Qul huwallahu ahad. Itu perjuangan. Bila orang mengesahkan Allah Ta'ala, kita nak bawa dia pula supaya dia menyerah diri, bergantung hanya kepada Allah. Allahu samad. Bergantung kepada Allah. Jadi apa pun, jangan duk layan. Yang ku pegang ni, la ilaha illallah. Sebab tu al-ikhlas ni, selain daripada kita dah ulang tu, bila kita dah sakar, kita lah kan, kita rasa sakit dah tak sihat ke kan, kita baca tu banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau sebut Allah kan. Kita boleh tambahkan ke al-ikhlas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tu ulang, habis ulang. Biar kita mati dalam iman. Sebab kita punya amalan banyak macam mana pun, tauhid tak ada kat hati ni, keimanan kita kepada Allah ni tak ada, tak guna semua amalan syariat ni. Sembahyang kita tak jadi apa, sia-sia je. Pasal apa sia-sia? Sebab tidak disahkan. Yang mengesahkan semua tu iman kepada Allah. Tu tajuk ni dia penting. Sebab tu ini ialah tapak. Sebab kalau belajar iman ni dia tapak. Saya dah sebut dah, tapak macam kalau orang buat rumah, dia kena check tapak dulu. Bukan boleh buat rumah saja. Ada setengah tempat dan mungkin tempat kita dulu asalnya ialah lombong. Boleh jadi kan? Sebab dulu-dulu masa saya lalu sini, saya tak nampak lombong tu, saya nampak kelapa sawit je. Saya mengajar ke Goping ni, area Goping lama. Semua masa tu bukanlah masuk masjid kan. Saya pergi, tapi saya ada pergi Goping. Saya selalu lalu sini sebab duduk jauh kan. Masa duduk Sungai Siput lagi, saya tak bawa kenderaan, naik bas. Punya jauh datang Goping rasa tu. Dari Sungai Siput turun dekat bus stand tu, Medan Kit tu. Dari situ naik bas Kampar lah. Selalu lalu Kuningan, nampak ni kebun sawit tu. Duk tengok, rupa duduk sini. Lala 26 tahun dah duduk sini lebih kurang. Lama, kejapnya masa. Kejapnya masa ni, kalau kita tak guna masa ni, sungguh-sungguh dengan Allah ni memang rugilah kita dunia akhirat.
Tak tahulah kot sebelum tu mungkin kot Lombong kan. Tapi nak faham di sana, kalau katalah tanah dulu ni Lombong, maka nak buat apa? Dia mesti tambak dulu, tambak. Saya teringat baru ni saya dekat Manjung, saya lalu dekat area nak pergi ke Segari, Teluk Serangin tu kan. Dulu situ air tu, dia setengah tambak sekarang ni. Saya duk fikir orang yang akan 5-6 tahun akan datang tak tahu pun dia duduk atas air. Air laut tu dia bertambak. Tambak sampai dia kemah lah kot kan. Macam Singapura macam tu kat, dia tambak, tak tambak habisnya. Dia lagi problem banyak, air pun tak ada. Tu guna air kumbahan buat air. Dia air pun tak cukup, kena beli lagi kat Johor. Negara dia pun tak cukup, dia tambak. Nak faham tu? Nak faham apa tu? Mesti tapak tu kuat. Hati kita kena kuat, kena tambak, dah kuat betul. Kalau kaedah macam pertanian, dia buat pertanian pula. Sebab bila buat pertanian, dah ada tanam semua jadi kuat lagi kan. Baru dia buat rumah lah. Bila buat rumah tu, insya-Allah tak runtuh dah. Tak runtuh dah. Tapi ada je berlaku kadang kes-kes tertentu, kadang lama duduk, tiba-tiba rumah tu mendap. Dia mendap, rupanya ada masalah sebelum tu sebab dia tak tambak betul, sebab nak kira untung besar. Itu baru rumah bawah tu. Bayar kalau buat rumah tinggi-tinggi itu boleh runtuh. Macam berlaku di Highland Tower satu masa dulu. Mungkin setengah orang sekarang tak tahu dah pun cerita tu kan. Kita ingatlah cerita tu pasal dalam negara kita. Runtuh Highland Tower tu. Agak-agak sebab apa tu? Antara punca itu lah. Walaupun sana tanah runtuh dan sebagainya. Tapi nak faham pegangan tu tak kuat. Allah bagi contoh-contoh ni dekat kita dalam dunia ni. Pasal apa? Sebab nak bagi faham yang sebenar-benar bahaya kalau runtuh tu lah iman kita. Sebab iman ni mesti duduk pada tapak yang kuat. Kalau orang tanam pokok pun sama juga. Kalau nak tanam pokok besar, mana boleh tanam dekat tanah yang biasa-biasa. Dia kena ada jenis tanah dia pula. Kena sesuai pula tanah dia. Dekat mana tempat dia pula. Jadi buat iman ni nak tanam kat hati ni, tapak dia mesti kuat. Kena sungguh tapak ni. Tapak ni tak kuat, habis semua runtuh. Habis semayang runtuh, habis puasa runtuh, habis zakat dia runtuh, habis haji dia runtuh. Tu nak cerita tauhid ni dasar adalah Islam. Dan setiap kalbu setiap orang Muslim. Jadi daripada iman ilmu, dia mengaji, dia belajar, dia mengaji, dia belajar sampai jadi iman ayyan. Iman ayyan ni bertapak dalam hati. Itu baru kuat. Kena Allah sungguh. Jika iman seseorang itu teguh, mendorong mereka menyembah Allah Ta'ala dengan sepenuh ikhlas. Nampak tu? Kalau iman dah teguh, baru sungguh dia dah rasa Allah tu Tuhan. Sekarang ni Allah, kalau orang tanya, siapa Tuhan? Allah. Tapi dia sembah Allah tak? Hatta ada orang yang kafir pun, kalau tanya kepada dia, dia selalu sebut tentang Allah. Dia kata Tuhan Allah lah yang tolong kita. Kenapa dah tak sembah Allah? Kenapa tak sembah Allah? Sebab dia tak kenal betul Allah tu. Kita nak belajar ni sampai kita kenal Allah Ta'ala tu, Allah yang menjadikan kita. Kita ni tak ada, Allah jadikan kita. Lepas tu Allah siapkan pula semua keperluan hidup kita. Dunia sampai akhirat. Dan semua apa yang ada atas semua ni, semua ni tak kira di langit, di bumi, apa benda lah. Yang selain Allah ni, semua Allah jadikan. Yang nampak, yang tak nampak, yang nyata, yang gaib, semua dia jadikan. Dialah Tuhan. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman nur rahim. Dialah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan dia. Allah. Dialah Tuhan yang apa? Yang nyata, yang tahu yang nyata, yang tahu yang gaib, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus sussalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Baca ayat tu selalu kan. Baru kita rasa kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah kerajaan, dialah yang menjadikan, dia yang membentuk, semua dia. Dia yang gagah, dia yang semua-semua. Huwal azizul hakim. Allahu akbar. Itu nak kena faham macam tu. Betul tapak ni. Jadi kita bila kenal sungguh tu, baru kita ibadah kita betul. Ni kita berbuat kebaikan, tapi sebab kita tak tuju kebaikan tu kepada Allah. Kita tuju kebaikan tu sebab kebiasaan. Sebab apa semayang? Kena semayang lah. Tak semayang macam mana pula waktu zuhur ni? Dia buat tu sebab apa? Sebab biasa lah. Sebab biasa. Sebab tengah hari kena semayang lah zuhur. Ni kenapa semayang asar ni? Dah petang.
Padahal ada je sembahyang, tak masa waktu dah kira masuk dah. Sembahyang untuk siapa? Untuk orang yang musafir. Orang musafir kan dah masuk dah waktu dia awal. Dia pergi jalan, waktu zuhur dia jalan, dia berhenti mana-mana Tanjung Malim dia berhenti. Dia sembahyang apa? Jamak qasar. Makna waktu zuhur, orang lain sembahyang zuhur, dia zuhur dengan asar. Kepada orang yang musafir, lepas dia solat asar tu, jamak qasar tu, pada dia waktu apa dah? Waktu asar lah. Sebab tu amalan asar dia dah boleh buat lepas tu. Lagi terkejut kadang kita sebut orang ni dia musafir waktu Ramadan. Kan? Dia musafir waktu Ramadan, lepas tu dia berhenti kat mana-mana kan. Dia sembahyang maghrib dengan isyak. Lepas isyak dia buat tarawih. Lagi terkejut orang. Pasal dia dah ada isyak dah. Dia boleh buat tarawih dah. Pada masa tu baru pukul 8 malam. Orang lain tak boleh lagi. Kalau isyak 8.40 kena tunggu 8.40. Dia boleh dah. Pasal apa? Pasal dia musafir. Nampak? Waktu tu jangan kata sebab waktu tu kita nak sembahyang waktu tu dah. Sebab dia perintah Allah. Bukan sebab waktu tu tengah hari, bukan sebab waktu tu petang, sebab dia perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, kamu taatlah kepada Allah dan kamu taatlah kepada Rasul. Dan kita ni pula kena bawa sikap yang macam mana? Sami'na wa ata'na. Pasal apa? Sebab kita ni akhirnya akan balik kepada Allah Ta'ala. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, sesungguhnya kami ni akan dikembalikan kepada Engkau. Kembali macam mana? Kembali dengan kita ni sungguh kenal Allah. Nampak simple je cakap sebab mendorong menyembah Allah dengan ikhlas. Tadi tanya banyak orang, kenapa sembahyang? Sebab kena sembahyang lah. Kan itu wajib. Dia buat macam tu. Betul lah wajib. Siapa yang suruh? Siapa yang perintahkan? Allah. Jadi sembahyang tu kerana Allah. Ni bab tauhid dalam. Jadi di mana pun tanda seseorang tu betul kerana Allah Ta'ala. Waktu aman pun dia sembahyang. Waktu huru-hara pun dia sembahyang. Waktu sihat pun dia sembahyang. Waktu sakit pun dia sembahyang. Waktu tak ada masalah pun dia sembahyang. Waktu ada masalah pun dia sembahyang. Bukan ada masalah baru sembahyang. Tak ada masalah tak sembahyang. Bukan waktu sakit baru sembahyang. Waktu sihat tak sembahyang. Bukan. Itu orang yang tak ada iman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia sembahyang tu sebab perintah Allah. Sebab dia tahu dah hati dia fokus kepada Allah. Itu nak faham. Bila seseorang tu penuh yakin, dalam hati dia ada Allah SWT, mengaku Allah tu Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Allah. Maka dia akan buat semua pekerjaan dia dengan penuh ikhlas. Orang suka ke tak suka ke jalannya. Kalau orang suka lagi mudah, tak suka adalah sikit masalah. Tapi dia tidak pernah bersangka buruk dengan Allah, bersangka baik dengan Allah. Kalau dia tak dapat buat sesuatu, alhamdulillah dapat rehat. Boleh tak kita belajar ini? Pasal kalau kena Allah je boleh. Kan kita kalau sakit salahkan Allah, sakit pula tak dapat masak contoh kan. Baguslah kalau fikir-fikir balik, dah sakit tak payah masak. Kalau tak sakit, selagi aku ni tak sakit, kan ke ibu-ibu selalu cakap itu. Aku ni selagi tak tumbang, kerja tak pernah habis katanya. Betul tak ibu-ibu cakap itu kan? Aku ni selagi tak tumbang, tak habis kerjanya. Entah bila nak habis, dia merongok-rongok. Bila bagi sakit, dah sakit pula, siapa nak masak katanya. Ya Allahu Akbar. Dah sakit tu, kalau kita fikir-fikir balik kan, sangka baik dengan Allah Ta'ala, tak payah masak, Allah nak rehatkan kita. Lagi senang beli kat kedai je. Dia dengan Allah ni, iman sekarang ni, isu dia, iman ni kena dipertingkatkan. Kalau barang mahal sampai tak boleh nak beli sekali pun kan. Orang beriman ni, Allah bagi dia macam mana? Allah bagi dia kurang makan. Ini memang tak masuk akal kan kita fikir kan. Orang semua susah hati, beli simpan buat stok. Kat rumah dia boleh buat bisnes. Rupa dia tak jual. Ni tak jual untuk dia. Takut sangat. Orang beriman ni dia tak takut apa. Balik boleh beli, tak boleh beli sudah. Pasal apa? Pasal nanti boleh jadi Allah tolong kita macam ni. Makan sekali kenyang 3 hari. Balik kita tak tahu benda ni. Sebab yang kenyang kan bukan benda-benda makan tu. Yang kenyang kan Allah. Ini bab iman lah. Ini lah cerita bab iman. Jangan kita duduk kata Allah Tuhan tapi tak faham-faham. Sekarang ni bila kita belajar bab iman ni, sampai kita yakin sungguh beriman kepada Allah Ta'ala tu. Bila dia bagi masalah, mesti dia keluarkan kita dari masalah tu. Sebab masalah tu takkan ada kalau dia tak bagi. Kalau dia bagi, takkan dia nak biar kita. Tentu dia selesaikan. Kenapa dia tak selesaikan? Bukan dia tak selesaikan, kita yang tak sabar menghadapi ujian.
Sebab kita tak kenal dia. Kalau kita kenal dia, semua jadi mudah. Kan simple je. Ni ngaji ni, nak ngaji sifat 20, tapi nak ambil penghayatan. Kalau kita dah hafal wujud qidah baqa' mughalafatul lil hawadis qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah khudra irada ilmu hayal sama basar kalam, laju je boleh hafal. Tapi tidak memahami tak ada faedah. Memahami tu, nak memahami. Kalau kata khudrah tu, dia maha berkuasa. Bila dia maha berkuasa, ada kuasa lain ke boleh lawannya? Tak ada. Sebab tu kita duk baca apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ada orang boleh setara standing dengan dia? Kuasa besar mana kat dunia pun boleh ke lawan Allah Ta'ala? Mana boleh, dia pun Allah jadikan. Sekali Allah bagi satu penyakit, dah habis pun, labah satu dunia. Ni penyakit tak datang lagi, siapkan vaksin dulu. Lagi pening kepala. Penyakit entah mana-mana, vaksin dah ada dah. Nampak sangat kan benda-benda ni satu rancangan yang jahat. Tapi kita ni sebab yakin kepada Allah. Balik pada iman tadi. Makaru wa makarallah innallahu khairul makirin. Hang nak menipu daya, hang nak berstrategi, hang nak melipat kita macam mana pun, hang boleh ke nak tipu Allah SWT? Boleh ke? Tak boleh, hang tipu Allah jadikan. Benda-benda yang kecil-kecil mana virus apa benda pun, semua tu Allah punya. Kalau Allah kata berhenti, dia berhenti. Kalau Allah dia mati, dia mati. Kan? Kalau sampai kat badan kita, Allah kata badan ni jangan duk kena wabak ni. Dia tak boleh kena, dia tak boleh buat apa pun. Sebab dia makhluk, kita apa makhluk. Tuhan punya makhluk kata jangan lah. Ni cerita bak yakin. Ni kita sendiri pun tak yakin. Habislah kita. Macam mana ni? Semayang tak? Semayang. Bak iman masalah tu. Habislah kita nak lari mana? Nak lari ke mana? Lari kepada Allah sahaja. Kalau jadi sesuatu, contoh kita dalam satu bangunan, lari keluar kena, tak lari duduk dalam pun kena. Kan? Kalau kita lari keluar, dia tangkap kat luar contoh kan. Kita masuk ke dalam, dia cari kita di dalam. Nak lari mana? Nak lari dalam ni. Tak boleh, berapa lama boleh hidup? Kuek tanah, berapa lama boleh hidup? Kan lari kepada? Lari kepada Allah. Sebab Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi rahmat kepada kita semua. Tapi kenapa tak boleh ada keyakinan tu? Sebab mengaji tauhid tak sampai betul ikhlas ni. Jelas? Manakala tauhid sudah mantap, saya baca satu-satu ni. Bila tauhid tu mantap tu kat mana kurang-kurang pun iman ayat. Tak ada jahil, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Apa maksud? Tak ada ragu-ragu langsung. Tak ada ragu-ragu langsung. Atau kita kalau sakit pun kan disuruh kita tunggu 3 hari kan. Sunnah tunggu 3 hari kan. Lepas 3 hari tak boleh baru cari irta lain kan. Ada kaedah-kaedah dia. Bukan main belasah je. Baru sikit-sikit biar. Ada setengah orang boleh tanggung, boleh tak apa, sakit seronok juga dia kata. Dapat pahala free. Ada orang boleh cakap itu lah. Kita tak faham ni. Oi, ni kena usaha lah. Allah suruh. Betul lah usaha. Allah suruh tapi dia duduk level lain lah. Dia level tak mau lah. Dia suka. Bukan kita lah. Bukan kita nak cerita ada orang macam tu. Kita tanda bukan apa. Kita kalau sakit tak berubat, alamatnya semayang pun dah terganggu. Lambat semayang, orang tak sihat tahu dah lambat. Makna bukan kita ni level. Orang level-level tak buat apa dia ni. Kan dia suka dengan sakit dah kan. Sebab dia rasa tu dia dekat dengan Tuhan. Yakin sungguh dengan Tuhan. Tuhan nak bagi dia pahala sabar, pahala menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia waktu semayang bukan saja dia kemas, lebih kemas waktu dia sihat lagi. Kita kalau tak sihat, kemas tak? Kurang kemas dah. Bila tanya ustaz, kalau saya tak larat ni, kalau tinggal yang sunat boleh? Boleh lah, sunat je pun. Itu jawapan. Lega rasa kita. Kita lega. Tak kan? Maknanya saya cerita di level kita ke yang tak usaha tadi? Bukan lah. Kita ni memang kena cari ubat ke? Kena cari ubat. Tapi bila dah cari ubat, ada keyakinan kepada ubat? Tak ada. Keyakinan kita kepada Allah. Itu nak mantap betul tu. Ni nak mantap betul. Manakala tauhid sudah mantap, akan terpancarlah dari cahaya nur iman itu segala perbuatan yang baik. Tu yang dia buat baik, dia buat apa pun semua bawa kepada Allah dan Rasul. Dia makan minum pun dapat Allah Rasul. Dia berpakaian pun nak dapat Allah Rasul. Dia buat apa pun, apa aktiviti dia. Rumah tangga dia, masyarakat dia, pekerjaan dia, perniagaan dia, pengajian dia ke apa kan.
Semua nak bawa kepada Allah dan Rasul. Sehingga orang tengok dia pun rasa nak teringat kepada Allah lah. Sebab tu Nabi SAW peringkat awal, belum-belum duk ajak orang beriman, orang kata Nabi gila. Tapi lama-lama bila Nabi lalu, dia pun nak beriman pula. Nabi tak suruh pun. Dia pun tengok Nabi, dia pun nak beriman. Kita nak duduk macam tu lah. Kena macam tu lah kita ni. Mudah-mudahan kita dapatlah sunnah Nabi SAW. Orang tengok pun orang nak Islam. Orang tengok je orang suka kepada Allah. Orang tengok kita, orang rasa, saya ni tak semayang lagi. Tak tanya pun kita. Tapi dia kabur, dia tak semayang lagi. Saya ni tak semayang lagi. Minta maaf, saya nak semayang tu. Pergi. Kalau kita fikir, kenapa dia cakap kita? Kita tak tanya, hang dah semayang belum? Tak tanya kan? Tapi dia pula cakap, saya ni tak semayang, dia duduk sana. Dia tengok kita, dia teringat dia tak semayang. Baguslah macam tu. Orang tengok kita, orang teringat dia tak semayang. Kan? Orang tengok kita, dia kata apa? Saya ni orang berdosa, engkau boleh lah, kan? Dia ingat macam tu. Kita pun tak ada lah rasa kita tak berdosa. Kita kena rasa berdosa. Kan? Kita kena rasa kita ni orang yang berdosa. Tapi kita nak sampai orang bila tengok kita, dia teringat kepada Allah. Dia teringat kepada akhirat. Dia teringat kepada agama. Dia teringat kepada amal. Dia teringat kepada sembahyang. Meningkat iman dia. Jadi kita nak macam tu. Jangan orang tengok kita teringat, fanfare itu ada lagi tak? Dia tanya kita fanfare. Penat aku. Dia nampak muka kita muka fanfare. Letih. Fanfare mana pula? Bukan hang ada situ itu. Dia kata kita dekat situ pula. Lagi penat. Ni boleh berlaku tu dengan sangka baik. Kadang-kadang muka ni, dia banyak muka iras-iras ni. Kita nak sangka dia pun bukan. Kita tanya dia, bukan hari tu ada kat situ ke? Mana ada kan? Betul lah, sebiji hang tau. Muka, gaya. Kajim kita. Minta Allah ampun dengan kita. Kan? Kalau jadi macam tu, minta ampun lah. Tapi kalau nampak kat tempat yang baik, saya nampak kat tempat pengajian. Kan? Saya tak ada tempat pengajian. Tapi saya nampak betul lah, macam hang lah. Amin. Mudah-mudahan saya seperti mana yang awak nampak. Tak apa lah. Kalau dia nampak kat tempat yang tak bagus, dan kita tak ada pun, kita kata apa? Na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung kita di tempat-tempat yang sedemikian rupa. Habis lah, jelas tu. 13 tahun ni macam-macam cabarannya. Kalau nak cerita satu-satu, memang dia banyak lah. Tapi cabaran nak kenal Allah ni bukan mudah. Sebab tu hari ni bila kita nak kepada Allah dan Rasul, maka dia ada banyak penentangan, dia ada banyak halangan, dia ada banyak fitnah, dia ada banyak mihnah. Itu sebenar-benarnya. Jadi kita bersyukurlah sebab kita masih lagi dapat mengaji dengan baik, dapat beramal dengan baik, dapat berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Kan? Jadi kita kena sungguh-sungguh dengan Allah sepanjang Allah bagi kita ruang dan peluang ni. Kita pun tak tahu kan kita punya masa tu sampai bila. Jadi kita manfaatkan masa yang kita ada ni sungguh-sungguh dengan Allah. Sekarang kita tengok pula penegasan atau dalil-dalil yang berkaitan. Yang kita duk perjuang, yang kita duk belajar ni, perkara yang telah Allah nyatakan dalam Quran. Iaitu apa dia? Yang menerangkan soal tauhid. Satu, kita tengok di sana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ni kan? Wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabi'in. Yahudi Nasara ni memang disebut selalu lah dalam Al-Fatihah kita kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu diingatkan tentang dua musuh ni dalam bahasa yang kalau dia tengok dia pun tak faham. Yang dimurkai lagi sesat kan. Ni dua golongan ni, Yahudi dan Nasara. Sebab Yahudi ni terutamanya dia akan cari kita sampai lubang biawak. Sebab tu mana-mana sunnah yang kita boleh amalnya. Walaupun kita nampak macam sunnah tu kecil, tak ada kecil. Sebab Yahudi ni kalau boleh, dia nak ubah kita dari sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Apa sunnah kita lihat buat. Dan sunnah besar sedang kita buat sekarang apa? Datang mengaji. Mengaji ni sunnah lah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kasus kesian kan, banyak lagi orang kat luar sana yang yang tak kenal Allah lagi. Itu macam program guru dakwah kan. Buat sangat baik. Sangat baik. Masa kita jumpa orang ramai, kita pergi tempat-tempat yang awam. Di
Macam apa di Ipoh kan, Padang Ipoh tu contoh. Macam di dataran. Nah, saya tengok macam baru ni di Padang Polo kan. Sangat baik. Sangat baik. Dulu pun kita ada secara ni saja kita ada buat. Masa zaman tu lah. Masa tu tak timbul lagi cerita guru dakwah ni kan. Masa tu lama lah. Kita dengan apa ustaz-ustaz PGA kan. Selalu kita pergi program macam tu. Termasuklah Padang Polo tu. Tapi kita pergi malam-malam, kita pusing jalan. Jumpa macam-macam lah, feedback macam-macam. Masa tu pun dah macam-macam masalah tu jumpa. Lama dah tu. Boleh jadi 10 tahun, 15 tahun sudah. Sekarang ni lagi macam-macam lah masalah. Jadi memang kita kena turun lapangan. Sama ada kita bertemu dengan orang Islam, supaya orang yang Islam ni bertambah-tambah amal Islam ni. Bertambah baik keislaman ni. Kerana dia kena faham, kalau Islam semata, tanpa betul iman dia kepada Allah Ta'ala, tak selamat. Dan kita juga akan bertemu dengan orang yang dia tak kenal Allah, tak kenal Islam, tak kenal apa pun. Ini kita kena kenal kan. Tapi kalau dia tak mau juga, kita boleh buat apa? Kita buat kerja saja. Jangan susah hati. Kita boleh sampaikan saja kebenaran. Macam saya tengok ada jumpa Pak Wi kan, dengan Mak Wi. Saya suka tengok tu, pasal dia memang orang yang kedah popular kan. Ada tahu kot nama tu kan. Dia kalau orang tengok dia cakap Perak tu kan, bersuara benar kan, ya apa tak kira katanya. Kan dengar dia punya TikTok tu. Kalau orang tak tahu, orang kata apa orang Melayu dia pakai tattoo banyak, dia kata. Dia bukan Melayu, dia memang Cina. Tapi dia sangat memahami orang Melayu. Dia Cina Sungai Siput, Felda tu. Duduk waktu gajah. Lepas tu dia ada TikTok dia lah kan. Sekarang ada TikTok moh makan apa ke, moh pergi makan apa. Bagus je sebenarnya bagus tu. Sebab dia mendekati kita kan. Dan kita pula jangan biarkan dia begitu je. Jadi macam saya tengok program baru ni, pergi jumpa dia tu bagus lah. Cuma kena ada susulan kan. Kena follow back balik. Sebab kita kalau dia tak dapat pun, sekurang kita dah sampai kan, jangan berdosa. Laisa alaika hudahum, kan kamu yang bagi hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Kita buat kerja, yang masalah kalau kita tak buat kerja apa-apa pun. Diam, senang hati, tunggu masa kan. Kita pun dah pencen kan, tak buat apa, tidur baring je lah kan. Tak boleh gitu. Kena fikir tu, orang ni tak beriman lagi, orang ni tak Islam lagi. Orang ada masalah ni, ada masalah gitu. Sebab tu dalam tindak tanduk kita, sebanyak mungkin tunaikan hajat orang lah. Mudah-mudahan dengan kita tunaikan hajat seseorang itu menjadi sebab kalau dia Islam, bertambah keislamannya. Kalau dia belum Islam, mudah-mudahan dia mendapat Islam dan iman. Itu kita letak. Susah hati kita tengok orang banyak lagi dalam keadaan tidak mengenal Allah, sedangkan Allah punya semua ni. Satu masa bila semua ni hancur sehancur-hancur tu, kiamat. Tak payah baca Al-Qari'ah pun kita dah ngeri dah. Baca Al-Qari'ah dengan ayat pendek tu kan, pun rasa dah, ya Allah, macam ni kiamat ni. Macam mana aku nak berhadap ni? Tapi kita tak adab lah, pasal kita orang Islam. Orang Islam tak adab. Orang Islam tak adab kiamat ni. Allah matikan dulu. Yang kena tempuh kiamat ni orang kafir. Kita tak tahu lah. Kita lagi lah umur tentara kita kan. Tak tahu berapa lama kita punya ni. Kita tak tahu. Kalau Allah nak panjang umur, panjang lah. Umur Nabi Adam 930 apa? Umur Nabi Nuh yang lama-lama kan 990 ke 98 ke. Itu kakak 1000 punya. Kemudian yang muda macam Nabi Yahya 32, Nabi Isa 33. Masya-Allah, tabarakallah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Sebetul 63, dia kalau masuk 55 ke atas ni. Saya ada sebut dulu kat satu tempat, mesti ulang balik je lah. Dia ada satu masa ni, masya-Allah, tabarakallah, kita akan fikir tentang kehidupan kita. Fikir rumah, fikir kereta, fikir duit kan. Sampai satu masa kan, bila kita walaupun tak dapat pun sebenarnya secara tak ada benda yang kita rasa puas kan. Tapi masa tu kita mula tengok sakit datang macam. Fasa kedua dia akan ada macam-macam sakit. Paling tidak pun sakit lah. Mesti ada sakit. Ada ke orang tak sakit ni? Tak pernah sakit. Sakit, ada sakit jangan macam-macam kan. Tapi sampai ketiga, kita tak fikir duit dah, tak fikir sakit dah. Walaupun masih tak cukup duit tu dan masih tak sihat betul. Masa tu kita penting apa? Kasih sayang. Kita rasa reda, tak ada masalah fikir sangat pasal duit, pasal
sakit tu pasal kita rasa seronok bila ada orang yang menyayangi kita. Lebih-lebih lagi kalau macam anak-anak dah jauh-jauh, tiba-tiba dia, bukan dia balik pun kan, dia nak balik pun tak boleh, dia call kita, dia video call kita, tanya khabar semua kan. Kita rasa macam Allah, rasa tak ada sakit. Sebab selalu orang kata kadang kita lenguh-lenguh anak kita pikir sikit kan, kita cakap apa kadang, rasa macam tak ada hutang pun. Betul tak? Ini ayat-ayat ni biasa kita cakap gitu. Rasa macam tak ada hutang. Hutang banyak tapi rasa macam tak ada. Pasal kasih sayang tu telah memadamkan rasa susah tu. Tapi ini dia tak berakhir tu. Akhirnya sampai satu masa, dia kalau ikut kaedah susunan masa ni, kita banyak terlibat lah sini. Sebab dia 55 ke atas, bila 55 ke atas ni, Masya Allah, dia tak fikir lagi pasal duit, tak fikir pasal sihat tak sihat, dia tak fikir sangat dah. Tak benda dia kena tempuh. Kasih sayang pun dia tak fikir dah. Sebenarnya, nak bagi tak nak sudah. Tak ada fikir apa? Memikirkan persediaan untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita itulah tahap yang sekarang. Termasuk saya lah kan. Dia fasa kehidupan. Balik orang fikir dia, saya cakap. Umur tara-tara kita ni kan. Tara kita lah. Berani saya cakap itu kan. Ada yang lebih tua dari saya. Ada yang lebih kurang saya. Kecuali anak-anak ni ada seorang dua je kan. Yang lain-lain ada bawah 40 ke? Ada bawah 50. Semua 50 ke atas kan. Saya tengok selera ramban 50 ke atas lah majoriti tu. Dia 55 tu memang kita masa tu kan lantang lah, nak balik tak balik punya pasal lah dah. Aku nak buat persediaan kan. Kita dah fikir persediaan kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cerita banyak nak cerita tu. Masya Allah. Tambahan lah tu, tambahan. Duk teringat kan. Sebab tu iman ni kena betul. Sebab tak ada siapa boleh tolong. Kalau kita dalam keadaan sakaratul maut, dia datang siapa, walaupun anak kita tu lebih besar ke, lebih kecil ke, lebih putih ke, lebih tinggi ke, dia boleh tolong kita kok. Mana dia hanya boleh hajar kita je kan. La ilaha illallah. Nak sebut sebenar tu daripada siapa? Kita yang duduk dalam hati kita ni. Ini yang kita kata Allah. Jadi musuh-musuh kita ni Yahudi Nasara. Dan orang-orang Sabi'in yang dia dari satu agama, dia pindah agama ni. Tak tentu arah. Tapi ada orang yang tak tentu arah macam ni, tapi akhir dia beriman. Bila dia beriman, contoh sekarang siapa? Kalau dulu Cat Stevens, kan, dia masuk Hindu, dia masuknya Buddha, dia masuk Kristian, semua dia masuk. Lala dia dapat Islam kan. Dia dapat Islam tu rezeki dia lah. Dia tetap dengan Islam, guna nama Yusuf Islam. Dia berjuang pula bawa lah Islam tu ke tengah masyarakat. Itu kita nak tu sungguh-sungguh. Dan sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah ini, tengok di bawah sana, ialah kepercayaan yang disertakan dengan beriman kepada segala nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinan kita tu, beriman kepada kita semua 124,000 nabi ya. Dengan daripada 124,000 nabi itu, 313 itu ialah dilantik menjadi rasul. Cuma kita ni diringankan, Allah Maha Baik, dia nak kita ingat berapa je? 25 rasul kan. Itu yang kita kena beriman sungguh. Tapi bukan bermakna menolak yang lain, tak, berimanlah semua. Tapi yang wajib kita beriman tu kan, 25 rasul. Dan kita yakin sungguh bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu penutup segala nabi dan rasul. Pengutup dan penghulu segala nabi rasul. Jelasnya orang-orang Yahudi, Kristian, Sabi'in dan sesiapa sahaja yang ada dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian daripada itu, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang dibawanya, maka mereka tetap kafir. Walaupun dia duduk zaman ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap kafir. Walaupun dia dah rapat dengan Nabi. Macam contoh Abu Talib kan. Bukan rapat dengan Nabi, jaga Nabi, melindungi Nabi, mempertahankan Nabi, tapi dia tak lafazkan kalimah. Sebab tu syarat nak Islam ni, dia mesti lafazkan. Bukan sekadar lafaz la ilaha illallah, tak sempurna lagi. Lafaz kepada orang yang baru masuk Islam ni, apa lafaz dia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru dia resah di Islam.
Kalau setakat dia kata la ilaha illallah, tak lepas lagi tu. Itu untuk kita mengulangi supaya bertambah keimanan kita. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang nak Islam ni dia masih lafaz. Kalau dia tak lafaz begitu, tak menyatakan syahadah, dia baik macam mana pun, tak ada apa, dia tetap kafir. Dan orang kafir tempatnya di mana? Tapi kadang orang sekarang ni pandai-pandai pula kata orang masuk neraka. Bukan kita kata, Allah yang kata. Orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, dia tetap duduk di situ. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim wa lahum azabun azim. Siapa kata tu? Yang azabun azim tu siapa kata? Allah. Bukan kita kata. Cuma kita taklah kata tak apa, dia tak begini. Tak boleh, kita memang dia kafir tempat di situ. Cuma adakah bila kita kata begitu kita ni selamat? Kita pun belum tentu selamat lagi. Tak tentu selamat lagi, tetapi kita ni bila dah Islam tu, insya-Allah, kan, dengan rahmat Allah Subhanahu taala, tempatnya syurga. Allah Taala syurga. Tapi ada orang Islam iman dia tak mantap, kan? Masa dia tak termasuklah dalam orang yang dia berdosa, dia masuk dalam neraka. Kan kita faham dengan masuk neraka, dikeluarkan balik masuk syurga, kan? Atas iman dia. Jadi kalau Islam dia cantik pun, iman dia tak cantik, macam mana dia nak keluar balik? Sebab dia tak pernah beriman kepada Allah, dia ikut-ikut je. Itu nak mantap sungguh tu. Kita selalu cakap itu, habislah kita. Apa habis apa? Allah ada. Sebab tu kena bertaubat selalu. Astaghfirullahaladzim. Itu yang kita ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu kan lepas main maghrib dengan subuh kan, 10-10. Nak bagi mantap tu. Sebab kita ni selalu je cakap macam tu. Kalau tak kerana tu, dah tak kerana tu pula dah. Habislah kita. Macam mana kita? Nak lari mana kita? Nak makan apa kita? Tu. Perkataan yang tak sepatut kita keluar. Sepatutnya kita kata apa? Kalau tak kata nak sebut apa, kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nak sebut apa tak pandai kan? Tersebut yang tu je, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Serah diri kepada Allah. Sungguh-sungguh penyerahan. Ataupun kita sebut begini je, Allah. Dah jadi. Pasal kadang kita diam, tapi ada orang yang bagi kita nak bercakap juga. Bila kita bercakap lah salah kan? Bahaya tu. Kalah lagi, kita kata. Kita faham macam tu pula. Sakit lagi. Susah lagi. Tak boleh macam tu. Susah senang tu kan kat Allah lagi. Menang kalah kan kat Allah lagi. Sihat sakit kat Allah lagi. Nak pegang macam tu. Kita pegang macam tu, insya-Allah kita kuat lah. Nak pegang macam tu dari mana? Balik buat iman ni lah. Kalau tak ada iman, mana mahu tak mahu. Kalau setakat dia pegang Islam je kan, sembahyang, kuat iman tak ada, tak kuat lah. Macam mendirikan bangunan di tanah yang tidak kuat kan, dia runtuh. Tapi bila kita sembahyang di atas tapak iman yang kuat, sembahyang tu menjadi kuat. Sebab hubungan kita dengan Allah yang kuat. Jadi di antara mereka tu tadi sambung tadi kan, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh. Itu syarat dia, beriman kepada Allah kan, maknanya dia beriman kepada hari akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia beriman kepada Allah, maknanya dia yakin kepada kehidupan akhirat. Sebab tu dalam ayat allazi khalaqal mauta wal hayata kan, sebut mati dulu. Mati tu maknanya mengutamakan akhirat dulu. Kita datang ni apa yang kita utama ke akhirat? Niat tadilah. Aku datang mengaji ni kerana Allah kan. Kerana Allah tu akhirat lah. Sebab kita beriman kepada Allah, kita yakin kehidupan di akhirat. Memang nampak kita mengaji ni. Kan? Ada syariat dia kan? Tapi kita datang ni kerana Allah. Mana mengutama ke akhirat dulu. Sebab tu kita ada mengikut syariat pula. Maka perempuannya di sini muslimat kan? Muslimin di sini. Ini maknanya apa? Syariat dia. Sebab beriman kepada Allah Ta'ala tadi, maka ikut syariat. Dan bila kata illal ladzina amanu wa amilus solihat, bukan saja beriman tadi kepada Allah dan hari akhirat, dan beramal soleh. Amal soleh itu amal perbuatan. Soleh itu baik, perbuatan yang baik. Apa perbuatan yang baik? Balik pada rukun Islam. Jadi kalau bab iman dia rukun iman,
Bab Islam tu, bab amal soleh tu rukun Islam. Rukun Islam tu mestilah sungguh dengan syahadahnya, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan haji. Ya, ni kena sungguh lah. Nampak tu jelas. Sebab kalau dia beriman, tak beramal soleh, tak ada apa, kosong. Dia beriman tapi tak beramal. Macam mana? Jarang begitu. Sebab orang beriman pastinya Islam. Orang beriman pasti dia beramal. Sebab dia dah yakin kepada Allah, dia mesti beramal. Sebab tu disebut iman dulu. Tapi kalau disebut Islam dulu, orang Islam belum tentu lagi beriman. Ramai orang sembahyang tapi tak tahu sembahyang tu nak ditujukan kepada siapa. Allah. Maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ni banyak ni kupasannya. Satu, bila kita buat amal soleh tu sebab apa? Nak dapat pahala. Adakah pahala tu tujuannya? Bukan. Tujuannya apa? Allah. Mardatillah, raditu billahi rabba. Allah itulah yang kita nak, redha Allah, mardatillah. Allah itulah tempat tuju kita. Tapi apa cerita pahala? Cerita pahala ni macam kita hidup kat dunia. Apa keperluan hidup di dunia? Kat Malaysia guna apa? Guna ringgit Malaysia. Kan? Kalau ada ringgit Malaysia ni, barulah boleh kita makan minum, boleh beli kain, boleh beli rumah, boleh menyewa ke atau beli ke, kereta, boleh sewa kereta ke, boleh beli kereta ke. Kan? Maknanya apa situ? Keperluan hidup di dunia. Kalau kita bawa duit ni, duit peso, siapa nak pakai? USD pun tak apa dah kan? Tambah berlaku perang lagi, so tak lama tak ada apa tu. Sebab tu ada negara kat dunia yang dipanggil BRICS. BRICKS kan apa? Yang dah mula balik kepada berasaskan emas kan? Pasal apa? Pasal orang nampak dah dunia ni jadi macam mana. Dia akan balik macam tu balik. Jadi nak cerita apa? Nak cerita, kalau di dunia ni, kita perlu tak kepada mata wang ni? Atau apa-apa yang berkaitan? Perlu sebab kehidupan di dunia. Jadi pahala tu nak pakai apa? Di akhirat. Dunia guna duit, dekat sana pakai pahala. Tapi adakah pahala tu tujuan utama kita? Bukan. Tujuan kita Allah. Bila kita nak kepada Allah, Allah bagi kita pahala. Pahala itulah sebagai alat kita esok sana. Kalau tak ada pahala, kita nak buat apa ni? Malah berlaku orang, contoh kalau salah satu ribah contoh kan. Kan dia ada pahala banyak. Kan? Tapi kerana dia ribah, dia mengumpat satu pasal. Jadi pahala dia kena dipindahkan ke akaun orang yang dia kata kosong ni. Dah kosong kena tanggung pula dosa orang tu. Macam seolah kat dunia, duit kita habis kena tanggung hutang orang pula. Oh berat. Tu minta halal lah kan, lebih kurang. Itu kena selalu beramal gitu. Tu nak faham mana Allah bagi pahala. Saya ulang balik, bukan pahala tu matlamat. Matlamat kita Allah, tapi Allah bagi kita pahala. Sebagai tanda kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah kata apa kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebagai galakan kepada kita buat sebanyak-banyak kebaikan. Sebab yang besar zarah pun Allah nak balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tapi kena ingat pula. Jangan pula kamu buat kesalahan, yang kesalahan besar zarah sebut aku balas pula. Supaya kita kena faham di sana. Kan? Kita buat kebaikan, Allah balas kebaikan. Kita buat salah, Allah balas kesalahan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tapi kita tahu kita ni lemah kan? Tu kita minta ampun kepada Allah Taala. Minta jangan pikulkan kita, jangan bebankan kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu. Jangan hukum kita atas apa yang kita salah atas hukuman. Tu ayat sambung lah kan? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Selalu kita baca tu. Elok selalu baca pun. Al-Baqarah ayat ujung-ujung selalu elok kita baca. Tapi kalau ada rumah ada gangguan, kena baca seluruh surah Al-Baqarah. Elok baca sendiri. Baca je sikit, baca sambung, baca sambung, baca sambung. Bila nak keluar rumah pasang je tak tinggal. Kan? Bukan saja kita nak pasang, pasal kita nak keluar kan. Pasanglah. Tapi paling-paling tidak ayatul kursi dengan ayat-ayat akhir Al-Baqarah ni baca daripada alif lam mim. Alif lam mim, kalau kita nak simpul alif lam mim sampai muflihun kan. Lepas tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni sampai hujung wa huwal aliyul azim. Lepas tu daripada lillahi ma fis sama amana rasul tu sampai hujung ayat tadi. Tu baca tu, itu pun jadilah baca selalu dalam rumah. Nasihat-nasihat yang tidak sihat ni dia keluar. Pasal apa? Pasal ini ganggu kita punya iman selalu. Bagi kita malas, bagi kita tak suka, tak seronok nak beramal.
Nak sembahyang duha malas, nak baca Quran jadi malas, menguap. Apa hal? Pegang tasbih lilit kita. Tak, kalau ada hal-hal begitu, kena lawan. Sebab benda ni, amal soleh ni dia berkaitan dengan iman. Iman tu disuburkan. Orang tanya kan, macam nak suburkan iman ni? Contoh, amal soleh tu kena disuburkan. Banyakkan amal soleh, iman tu subur lah. Macam kita tanam pokok, bubuh baja, bubuh apa kan, bagi dia subur. Nah, insya-Allah itu satu bab pahala. Kemudian orang yang betul beriman kepada Allah Ta'ala, dia tidak ada kebimbangan apa-apa. Sebab apa? Sebab dia dah serah diri kepada Allah. Sebab tu dia kata mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik. Mana ada? Nak bimbang apa? Dia tak ada bimbang. Orang yang tak ada kenal Allah, dia bimbang. Kalau macam tu macam mana ya? Kalau tak jadi macam mana ya? Kalau besok macam mana? Dia macam-macam bimbang. Dia tak bimbang. Kita buat ikhtiar, tapi kita tak bimbang. Sebab apa buat ikhtiar? Sebab Allah suruh, kena buat. Kena buat. Orang hari ni ikhtiar dia buat, bimbang lagi. Ada 3 biji rumah lah. Pasal apa banyak sangat rumah ni? Senang sikit, dia kata kalau apa-apa hal. Lepas tu nak buat apa? Nak beli lagi ni. Mana tahu kot yang tu besok tak jadi apa-apa. Tak jadi lagi, dah susah. Susah sebelum susah. Dan lah yang tak buat apa-apa, semua rumah bagi kepada dia. Yang ni dapat ke anak yang ni. Anak tu pula tak buat apa-apa rumah tu kan. Biar gitu je. Lagi rugi lah. Dia tak hidup. Aset ni dia tak hidup. Maknanya apa tak hidup? Tak ada amalan di situ. Tak guna juga. Tak guna. Kita tinggal satu barang kan. Walaupun barang tu gelas je. Simpan gitu. Tak ada apa lah. Tapi kalau ada gelas pun, kita guna kan, isi air minum. Orang datang, ada pahala lah tu. Berjalan lah. Sebab ada dia manfaat. Itu baru betul. Itu maksudnya barang yang bermanfaat. Macam ilmu manfaat lah. Kita bagi ilmu tak amal. Dengar ustaz cakap ni malas, dengar boleh lah. Amal tak mau, contoh kan. Buat apa amal-amal? Contohlah kalau ada orang fikir, itu tak betul lah. Rugi lah. Bila dia beramal, itu manfaat. Selalu orang nampak ilmu manfaat daripada orang yang menyampaikan kan. Sebenarnya kita yang beramal tu pun itu manfaat lah. Saya menyampaikan manfaat bila saya beramal dan orang beramal. Orang yang dapat pula beramal, manfaat lah kepada dia. Tapi kalau dia simpan, dia apa manfaat? Macam kita bagi gelas dia lah, bagi cawan kan. Dia simpan dia. Tak pakai kau, sayang. Apa sayangnya? Takut nanti kena air bercala pula. Saya tak pernah dengar lagi kena air bercala. Saya sayang sungguh. Ni sentimental value tau dia. Simpan je buat apa tu? Seselagi pula dapat dosa lagi. Lebih tak sedar pula pergi tayang ke orang pula. Bila orang datang, siap. Nak tunjuk ni. Apa ni? Cawan ni. Ini beli kat England tau. Nak kabut England tu. Tak habis. Orang dah tak ingat England ni. Dia tu pegang England ni. Tak mengaji. Tak ada pengetahuan. Tak ada apa. Dia tak habis. Dia banyak ni. Kalau buka benda-benda ni, dia banyak. Tapi bukan salah beli je lah. Tapi kena betul niat. Saya beli ni besok supaya orang pakai kan. Saya beli ni supaya saya nak pakai. Saya beli ni sebab esok kalau ada orang kahwin ke, ada orang hari jadi ke, apa nak hadiah. Tak apalah. Tak apa, bukan masalah. Beli je lah. Lagi senang bila orang ni benda dah ada siap. Muka-muka bagi. Senang lah. Sebab tiba-tiba nak beli bukan senang. Hari tu beli RM2 je. Sekarang dah RM20. Jangan main sekarang. Baru alhamdulillah aku beli dulu. Kawan dapat hadiah, ni mahal ni, kita diam je lah. Saya tengok dah dekat pasar raya tu, RM25 tu. Terima kasih lah, dia seronok sangat. Pasal dia nampak RM25, padahal kita beli RM2 je. Pasal kita beli 20 tahun sudah. Kan nampak tak? Tu orang dia fikir panjang, tapi niat kena betul. Tapi kena pesan lah dekat orang yang tinggal kan. Nanti kalau tak ada, kan barang-barang ni hadiah tau. Tapi memang kita nak hadiah, cuma bukanlah kita beli hadiah sekali keluar kan. Sesekali kan, ada orang apa baru kita bagi. Kan ada orang bagi kita beg macam-macam, simpan je lah beg tu. Kan ada beg tu, beg apa? Beg macam-macam nama lah, saya pun tak tahu sebut nama. Cantik kan, ada beg berbatik-batik. Simpan je. Tak simpan dengan niat apa? Supaya lain kali kalau kita nak bagi hadiah ke orang ke, nak apa, dah ada begnya. Tak ada tercari-cari. Plastik tu pun kita simpan. Tapi susah nak simpan plastik ni. Ada cara simpan dia. Lipat dua dulu.
bagi kecil, lepas tu gulung. Lepas tu masuk situ, jadi kecil besar tu. Plastik besar tu, jadi besar tu kan. Betul kan tempat simpan plastik, simpan je lah. Dengan niat, kalau orang nak perlu, kita nak isi apa ada. Nampak simple kan? Pahala tak? Pahala pada niat tu. Ada tak plastik, saya nak isi barang? Ada, ada. Senap tarik satu. Nak besar mana? Oh, siap tanya lagi. Tak sungguh, benda simple. Ada orang beli surat khabar, dia beli metro. Rajin beli surat khabar? Bukan rajin. Ada sebab. Sebab sesekali kena beli. Sebab surat khabar ni ada guna nak lapik apa-apa kadang-kadang. Ada orang nak buah nangka ke apa, ada nak lapik, dia kata. Ada orang fikir macam tu. Tapi kena tengoklah yang layak lah untuk buat gitu. Jangan cari surat khabar yang tak selayak kita buat gitu. Kena tengok pula. Dia beli harakah contoh kan. Lepas tu dia niat, ini bukan apa ni, boleh buat balut-balut. Tegur terus. Tak boleh. Pasal ada ilmu. Bukan saya masukkan yang tu je kan. Apa-apa pun kan, yang berkaitan dengan ilmu, jangan buat macam tu. Tapi kalau setakat metro, apa benda lagi, saya pun lama tak beli lah, tak tahu. Apa nama lagi saya tak ingat dah. Ustaz Malaysia. Sampai tak ingat. Sampai tak ingat tu, Masya Allah. Dah sumpah tak ingat. Ada jual lagi ke sebenarnya? Saya pun tak perasan lah. Kau tahu ke kita pun. Yang tu tak apa. Kita niat kan. Pasal nanti kalau apa-apa hal nak balut-balut apa senang. Kadang kita pergi market ke kan, nak lapik ke takut basah ke letak. Contohlah. Sajalah saya duduk pagi benda-benda macam tu. Kadang kita nampak macam benda nak buat ni benda besar-besar sangat. Padahal banyak je benda-benda kecil yang boleh manfaat. Kalau imannya mantap kan. Jadi orang beriman ni dia tidak bimbang. Kemudian dia tak pernah berduka cita. Sebab dia sentiasa sangka baik kepada Allah Ta'ala. Macam mana boleh sangka baik kepada Allah? Sebab iman dia mantap. Kita ni memanglah tak sihat. Nanti satu masa sihatlah tu. Betul saya nampak awak ni dah lama sakit kan? Orang kawan kita pula bagi kita panas pula. Lama dah sakit. Memang dulu sakit. Sekarang pun masih sakit. Tapi saya tahulah diri saya. Dulu kalau graf dia macam ni, sekarang kurang sikit dah. Tapi sakit masih lagi. Allah Maha baik kan? Saya pun suka je supaya dapat pahala sabar. Tu sangka baik tu. Sangka baik. Sebab apa? Sebab dia tahu setiap perkara tu datang dari Allah. Ini bab apa ni? Bab iman lah ini yang kita mengaji. Allahu'alam. Jadilah tu kan. Nanti lajak kan ustaz ni tak reti nak berhenti pula. Kat pukul 11 lah. Khodok sikit lah pasal bulan lepas tak datang kan. Hantar ni Fahim ada tu. Terima kasih jugalah atas semua kan pengorbanan dari sudut masa, tenaga, wang ringgit semua. Macam tu lah. Kita ni pun termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pahala lah tu. Orang beriman ni kaedah dia, penyelesaian masalah dia kebajikan. Sebab tu kita ada masalah, jadi apa pun sentiasa berjemaah. Kan? Bila berjemaah, masalah jadi ringan je. Kita tahu masalah kawan kita, kita tolong dia kot tu. Tak banyak sikit. Selesai masalah dia. Hari ni Allah bagi orang yang tak beriman ni satu penyakit tau, nafsi. Dia kira dia je, sebab tu dia takut. Tak ada orang akan peduli dengan dia. Hatta kalau dia mati pun, kalau dia tak cukup duit, orang tak akan uruskan dia. Tapi orang beriman ni kan, insya-Allah ada jalan. Tapi kalau orang Islam tak mau sungguh beriman kepada Allah Ta'ala, tu dia pun jadi nafsi juga. Tak payah fikirlah orang lain ni, kita tengok hidup kita sendiri, sudahlah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita dari hidup sampai mati semua perlukan sesama kita. Hidup kalau nak makan minum, tak ada orang yang nak jual, nak beli kat siapa? Tempat ni kalau tak ada Bro Nasir buka contohnya, nak mengaji kat mana kalau kat sini? Hanya kita harap malam-malam je lah kan, siang-siang tak ada. Contohlah. Kita nampak ada tak kepentingan orang lain? Ada. Kita nak memandu, kalau kita hebat macam mana sekalipun, kalau tak ada orang buka kedai minyak tu, nak isi minyak kat mana? Kan boleh jalan sendiri. Dah pergi kedai minyak pula, kalau tak ada pula tukang isi ke, tukang apa ke, tukang cuci, siapa pula lagi? Cuba kita fikir satu-satu tu, sampai mati. Kalau kita mati, tak ada orang nak mandikan, tak ada orang nak kafankan, tak ada orang nak sembahyang kan. Na'udzubillah tu. Tak ada orang nak kuibat, tak tahu semua. Sampai dah mati pun masih perlu ke orang lain, perlu ke mana? Doa orang pula.
Kita dah doakan tu kita awal tadi kata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tolong macam tu lah. Masih ada hubungan lah maksudnya. Masih bila yang kita duduk seorang-seorang, dia boleh cakap itu. Walaupun memang kita rasa kita seorang lah kan. Kita memang seorang, duduk rumah seorang, berjalan seorang tu. Tapi masa bila yang kita seorang, tak ada. Sesama manusia pun mana ada ke seorang. Kita berhenti kedai ke nak makan. Berhenti sat kena tarik ke. Kan berhenti takkan duduk situ tak ada orang jual. Kan? Balik tu fikirlah, pelan-pelan fikir. Setiap kali doa pun tak kita doa. Bukan kita doa kita seorang saja. Kan? Wal mu'minina wal mu'minat. Tu dah masuk dah tu. Wal muslimina wal muslimat. Tak cukup lagi tu. Al ahya minhum wal amwat. Semua ni terlibat. Jangan susah hati. Kita memang selalu doa-berdoakan insya-Allah. Amin. Allahu alam. Jadi lain kali saya masuk lagi ayat-ayat lain. Banyak ni. Dia sebenarnya ayat-ayat ni bagusnya. Ni dalil ni. Sampai kita tak boleh nak kata, nak bangkang tak boleh lah. Bila kata Allah tu Tuhan, kok mana nak bangkang? Semua ayat ada sini. Tinggal lagi saya nak hurai bagi supaya faham. Allahu'alam. Nah, insya-Allah. Jadi apa pun, nanti kita sambung balik pada wa ilahukum ilahun wahid tu. Kat bawah tu kan. Insya-Allah. Dan saya ambil kesempatan ni minta maaf salah dan silap saya. Bila saya bercakap ni yang paling dekat untuk diamalkan saya sendiri, sebab telinga saya dekat dengan mulut saya. Muka surat berapa tu? XX. Ada atas tu kot. Wa ilahuka ilahu wahidul la ilaha illahu wa rahmanur rahim. Oh, tak ada? Ke belakang? Ada kot. Dia berubah sikit kot. Ada tu, rasanya ada. Tak apa, mungkin dia berubah sikit. Ustazah, sama. Sama kan? Betul, sama. Ada tu. Yang tu kot. Ada. Yang tu ada? Yang tu ada? Ada kan? Sikit. Oh, ya ke? Oh, maknanya yang ni dia ada potong-potong sikit ni. Kat sana terus masuk laisal birra. Yang ni yang dekat saya dia lepas tu. Lepas wa ilakum. Tak apa, nanti sama je. Boleh tu. Tak apa, boleh insya-Allah. Yang penting Allah beri kita kefahaman, bertambah keyakinan insya-Allah. Allah lah Tuhan kita, Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita nak memuji dan memuja, Allah lah tempat kita berserah diri dunia sampai akhirat. Kerana tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Untuk mengenal Allah Ta'ala ni jalannya itulah seperti mana yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cintailah Allah. Dan kalau benar-benar kita cintai Allah, kita ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfiru lakum. Insyaallah, amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabi' qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi yasir ala tu'asir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin insya-Allah. Alhamdulillah sama. Penyerahan bulat bulu.